Assalamualaikum, saya Jazlina binti Jusuf bernombor matrik A196113, pelajar subjek Citra Penjelajahan Ekosistem Alam Sekitar batch ke-15. Dalam video ini, saya akan memberi refleksi tentang apa yang telah saya pelajari dan apa yang saya perolehi sepanjang saya menyertai kursus ini. Antara modul yang menarik minat saya adalah modul realiti maya untuk kelestarian. Modul ini membuka mata saya tentang kepentingan realiti maya dalam kehidupan seharian kita. Apa yang saya perolehi daripada modul ini adalah saya dapat membezakan apa itu AR, XR, VR dan MR. Seperti yang kita sedia maklum, pandemik COVID-19 telah menyebabkan Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Ini telah menyebabkan ramai yang mencuba mencari pengalaman baharu seperti menggunakan VR dalam kehidupan seharian mereka. Ramai yang membeli alat seperti Google untuk merasai pengalaman berada di luar rumah sedangkan mereka hanya berada di dalam rumah. Ini dapat menyebabkan kes tekanan mental yang dialami oleh beberapa masyarakat dapat dikurangkan. Seterusnya, saya juga mendapat ilmu baharu di mana realiti maya ini juga digunakan dalam bidang perubatan. Doktor pelatih akan menggunakan teknologi maya untuk mempelajari teknik-teknik seperti membedah dan sebagainya. Selain itu, VR juga digunakan oleh beberapa siaran berita untuk memberi kesedaran kepada penonton tentang bencana alam yang sedang terjadi. Ini dapat memberi amaran kepada penonton bahawa bencana yang sedang berlaku berada di tahap kritikal dan mereka perlu bersiap sedia dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Oleh itu, saya berharap agar modul ini akan terus dilaksanakan pada masa akan datang supaya dapat membuka mata kepada para pelajar tentang kepentingan realiti maya di dalam kehidupan seharian kita. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Idina Hani binti Ahmad Shah dengan nombor matrik A195306, pelajar tahun 1 dari Fakulti Ekonomi dan Pengurusan. Sepanjang pembelajaran subjek penjelajahan ekosistem alam sekitar, modul yang telah menarik perhatian saya ialah modul pengurusan sisa. Di dalam modul ini, saya baru mengetahui tentang beberapa pengetahuan yang baru saya tahu, iaitu kategori sisa pejal terkawal yang di bawah Akta 672 yang telah digubal di negara kita. Saya juga mengenali tentang jenis-jenis plastik yang sebenarnya mempunyai bahan-bahan membuatnya yang secara berbeza. Seterusnya ialah konsep 5R yang seperti kita tahu, kita biasa tahu reuse, reduce dan recycle je. Tapi kalau dalam di konsep ini saya tahu 5R iaitu reuse, refuse, reduce, reuse, recycle dan recover. Saya juga mengetahui bahawa di universiti kita turut mempunyai tempat pengitar semula iaitu dinamakan UKM Recycling Center yang telah dioperasi sejak 2011. Kesimpulannya, pengetahuan tentang pengurusan sisa memberikan kesan yang positif kepada saya untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan seharian saya. Sebagai contoh, teknologi pengomposan yang sebenarnya saya boleh dilakukan di rumah saja dan boleh bahan-bahannya dengan mudah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuan Arina Alia binti Tuan Ibrahim dengan nombor matrik A195179. Saya merupakan salah seorang pelajar daripada kursus Citra Penjelajahan Ekosistem Alam Sekitar LMCP 1522 batch ke-15. Kursus ini juga dikenali sebagai Kelab Ekorelawan. Melalui pembelajaran saya dalam kursus Citra ini, banyak modul-modul yang telah diajari oleh pensyarah-pensyarah bagi setiap modul yang telah saya pelajari. Jadi, untuk tugasan video refleksi ini, saya akan mengambil satu modul untuk direfleksikan iaitu modul tanah-tanah sihat. Untuk mengetahui tanah-tanah sihat, kita perlu mengkaji sesuatu tanah melalui ciri-ciri fizikal, biologi dan kimia. Melalui ciri-ciri ini, kita dapat mengetahui jenis-jenis tanah yang bersesuaian dengan sesuatu tumbuhan. Ini adalah perkara penting kerana jenis tanah mempengaruhi setiap tanaman yang ditanam. Dengan mengetahui perkara tersebut, saya dapat mengetahui tanah yang betul dan tanah yang tepat. Seperti mana yang kita tahu bahawa tanah
terbagi kepada beberapa jenis dan hanya tanaman tertentu untuk tanah tertentu sahaja. Jadi, tanah yang sihat juga akan mengambil kira dari segi keupayaan tanah untuk memenuhi fungsi ekosistemnya dan dari segi kitaran nutriennya, serta mampu menyokong mikroorganisma di dalam tanah. Kesimpulannya, kesihatan tanah adalah penting bagi seluruh tumbuhan kerana seperti mana kita tahu bahawa tanah adalah komponen penting untuk tumbuhan dengan mengikut jenis-jenis dan ciri-ciri tanah tersebut. Ini akan memberikan pertumbuhan yang baik kepada tanaman. Itu saja daripada saya. Sekian. Nama saya Engkau Amir Haris. Okey, untuk hari ini saya memilih model Geopark untuk memberi sedikit refleksi berkaitan dengan tajuk ini. Refleksi saya terhadap model Geopark ini ialah apa yang saya faham. Model Geopark ini ialah satu inovasi yang bernilai dari segi pembangunan dan juga dari segi pemeliharaan alam sekitar. Konsep ini menggabungkan kepelbagaian geologi, ekologi, arkeologi dan budaya untuk mewujudkan kawasan yang mempunyai nilai saintifik dan pendidikan yang tinggi. Serta, modul ini juga memberi perhatian kepada kebajikan masyarakat setempat. Salah satu aspek Geopark yang paling menarik perhatian saya ialah pendekatan ini berjaya mewujudkan hubungan antara pemeliharaan alam sekitar dan juga sektor pelancongan. Seterusnya, apa yang saya pelajari juga, modul ini turut menggabungkan usaha untuk melindungi ekologi dan geologi unik di kawasan setempat sambil membangunkan pelancongan yang bertanggungjawab serta memanfaatkan komuniti tempatan secara bijak dan ekonomi. Ini bermakna Geopark bukan sahaja bakmal semula jadi untuk para saintis dan penyelidik mempelajari sejarah bumi dan juga kehidupan, tetapi ia juga menjadi tarikan pelancong yang menawarkan pengalaman unik kepada pengunjung. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa Geopark bukan sahaja bertujuan untuk melindungi alam sekitar dan juga kepelbagaian semula jadi, tetapi ia juga mewujudkan keharmonian antara manusia dan alam semula jadi. Modul ini juga menggalakkan kita untuk memahami bahawa kita adalah sebahagian daripada alam semula jadi dan bahawa kewujudan kita mesti dihayati dengan bijak untuk memelihara tanah ini untuk generasi yang akan datang. Dengan menggunakan pendekatan yang memfokuskan kepada pemeliharaan, pendidikan dan kelestarian, Geopark telah menjadi contoh sebenar bagaimana manusia boleh hidup secara harmoni dengan alam semula jadi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syafiq bin Zulkifli. Nombor matrik saya A195605 dan saya merupakan pelajar LMCP 1522. Okey, untuk video refleksi kali ini saya telah memilih satu modul iaitu asas geologi kehidupan. Okey, antara salah satu sebab saya memilih geologi asas kehidupan untuk video refleksi kali ini kerana saya terfikir keunikan dalam modul ini sebenarnya. Kerana kita dapat mempelajari tentang landscape bumi, jenis-jenis batuan, jenis-jenis fosil dan jenis-jenis mineral. Sebenarnya batuan-batuan yang kita nampak di jalanan sebenarnya mempunyai jenis-jenis dia sebenarnya. Di dalam di atas permukaan jalan tar mempunyai jenis-jenis dia dan setiap lapisan bumi juga mempunyai jenis-jenis batuan yang lain. Mineral dan fosil juga merupakan antara salah satu sumber bumi sebenarnya dan mempunyai jenis-jenis dia juga, dan saya dapat mengetahuinya daripada mempelajari dalam modul ini. Okey, dan keempat sekali iaitu rupa bumi. Okey, apabila berlaku sesuatu natural disaster iaitu bencana alam, seperti mana saya boleh bagi tahu tanah runtuh, gempa bumi dan juga tsunami. Okey, tiga faktor ini akan menyebabkan rupa bumi kita akan berubah dan mempunyai landscape yang berlainan lah apabila dikena oleh natural disaster tersebut. Okey, itu adalah salah satu refleksi saya sebenarnya apabila telah mempelajari khusus modul ini, asas geologi kehidupan. Okey, terima kasih.